Okey, seterusnya kita nak belajar tentang 7.3 iaitu fermentasi. Fermentasi ni ataupun nama lainnya adalah respirasi anaerob. Okey. Ataupun nama lain dia adalah respirasi anaerob. Fermentasi adalah proses penguraian glukosa. Proses penguraian glukosa tu maksudnya proses pemecahan glukosa dalam keadaan tanpa oksigen ataupun dalam keadaan kurang oksigen. Okey, yang ni definisi dia. Apa bezanya fermentasi iaitu respirasi anaerob dengan respirasi aerob? Fermentasi berbeza daripada respirasi aerob dalam laluan metaboliknya, iaitu selepas peringkat glikolisis. Okey, semasa respirasi aerob, selepas glikolisis akan terhasilnya 2 molekul piruvat, betul tak? Okey. Yang tu untuk okey. Tetapi untuk fermentasi ini, selepas saja glikolisis, 2 molekul piruvat akan terbentuk kan? 2 molekul piruvat yang terbentuk tadi akan menjalani respirasi alkohol ataupun fermentasi asid laktik. Okey. Jadi kita nak tengok macam mana tu maksudnya tu. Okey, contohnya kita tengok sini. Okey. Ini adalah rangka nota yang cikgu dah buat untuk awak nak ringkaskan semua maklumat ataupun fakta dalam satu apa ni? Nak kata apa? Satu bentuk yang senang awak nak faham lah. Senang. Okey, kat sini respirasi anaerob. Kalau kita tak buat macam ni, kita tak nampak dia punya rangkaian apa yang kita nak belajar kan. Okey, ini adalah respirasi anaerob ataupun fermentasi. Okey, definisi dia, awak salin yang tadi definisi tu. Okey, dah salin. Okey, 2 piruvat yang terhasil selepas glikolisis. 2 piruvat yang terhasil selepas glikolisis. Kalau nak tambah sini boleh. Akan mengalami, yang pertama, mungkin dia akan mengalami fermentasi alkohol ataupun dia akan mungkin mengalami fermentasi asid laktik. Okey. Fermentasi dalam bahasa biasa kita panggil penapaian. Penapaian tu maksudnya pemeraman. Okey, fermentasi alkohol. Kita tengok fermentasi alkohol dulu. Okey, fermentasi alkohol awak boleh tengok di muka surat 118 buku teks. Okey, definisi. Dekat sini ada ruangan untuk definisi. Okey, mari kita tengok definisi fermentasi alkohol. Okey, ni dia fermentasi alkohol. Yang ni adalah definisi untuk fermentasi. Ini adalah definisi untuk fermentasi alkohol, iaitu proses penguraian glukosa tidak lengkap kepada etanol, karbon dioksida dan tenaga. Okey. Proses pemecahan glukosa yang tidak lengkap. Apabila glukosa kita pecahkan dalam keadaan tanpa oksigen, dalam keadaan kurang oksigen, tanpa oksigen ke, dalam keadaan kurang oksigen ke, hasilnya akan terbentuklah etanol, karbon dioksida dan tenaga. Okey, yang ni karbon dioksida dengan tenaga ni sama macam hasil respirasi aerob, betul tak? Tapi untuk respirasi anaerob, kita akan hasilkan satu lagi bahan iaitu namanya etanol. Nampak tak, kalau respirasi aerob di sini kita ada oksigen tambah glukosa tambah oksigen, tu tak? Kalau respirasi aerob. Tapi kalau respirasi anaerob tak ada oksigen, glukosa ni dipecahkan tanpa menggunakan oksigen.
Jadi apa bahan yang terbentuk? Bahan yang terbentuk tu adalah 3 bahan. Ni kena ingat, iaitu etanol, karbon dioksida dan tenaga. Berapa banyak tenaga yang terhasil? Sebanyak 210 kilojoule. 210 kilojoule. Okay. Jadi untuk ruangan fermentasi alkohol, tulis yang ni. Tolong tuliskan. Okay, saya ambil color terang sikit, bawah nampak. Tulis benda ni. Okay, jelas? Masukkan dalam kotak untuk fermentasi alkohol. Okay. Seterusnya kita tengok fermentasi alkohol ini dilakukan oleh 2 organisma, iaitu yeast dan juga tumbuhan. Ada 2 organisma yang akan buat fermentasi alkohol. Pertama sekali yeast, yang kedua adalah tumbuhan. Okay, kita tengok yeast dulu. Yeast. Okay. Dalam pembuatan bir ataupun wine, kita menggunakan yeast. Tapi ni bukan yeast yang kita guna buat roti. Yeast apa tu yang kita beli kat kedai tu? Apa, saya lupa dah apa nama dia. Okay. Bukan kita guna yeast tu. Ni yeast yang buat bir dengan wine tu ada asing, ada khas untuk buat bir dengan wine. So, yeast ni apabila glukosa ataupun untuk buat wine ataupun bir, kita gunakan anggur, betul tak anggur? Dalam anggur tu ada banyak kandungan glukosa. Glukosa dalam anggur ni apabila kita campurkan dengan yeast untuk buat bir dan wine ni, dia akan menghasilkan inilah etanol, karbon dioksida dan tenaga. Okay. So, etanol yang dihasilkan semasa fermentasi glukosa oleh yeast tadi digunakan untuk membuat bir dan wine. Nampak? So, dalam pembuatan bir ataupun wine, kita gunakan fermentasi alkohol oleh yeast. Lagi satu, yang ni untuk pembuatan bir dan wine. Lagi satu dalam pembuatan roti. Pembuatan roti ni kita gunakan yeast yang biasa ni. Yeast yang biasa kita beli kat kedai tu. Okay, karbon dioksida yang dibebaskan akan menaikkan adunan roti. Sama juga, prosesnya sama macam ni juga sama. Tak beza. Kalau kata fermentasi alkohol oleh yeast tu macam inilah, tak ada macam lain dah. Inilah bentuknya. Macam inilah. Okay, macam inilah. Buat roti ke, buat bir dengan wine ke sama. Okay. Perasan tak kalau kita buat roti, kita gunakan tepung. Tepung itu adalah karbohidrat. Karbohidrat tu adalah sejenis gula. Gula tu kita campurkan dengan yeast. Kita uli semua, kita biarkan. Lepas kita biarkan seketika, adunan tepung tadi akan kembang, kan? Kembang, dia akan mengembang sampai 2 kali ganda. Apakah yang menyebabkan adunan tepung tadi kembang sehingga besar? Adunan roti tu jadi besar. Ini adalah disebabkan terkumpulnya gas karbon dioksida dalam adunan roti tadi. Okey? Sebab itulah apabila kita bakar roti tadi dalam oven, roti tadi akan mengembang. Dia akan jadi naik, adunan dia akan naik dan kembang gebu kan. Ini adalah disebabkan oleh penghasilan gas karbon dioksida. Dan penting dalam pembuatan roti. Lagi satu, bila kita bakar roti tu, kita akan dapat satu haruman yang menarik. Satu bau roti yang sangat lazat, sedap. Ini adalah disebabkan oleh etanol yang dihasilkan. Etanol ni akan menyebabkan roti tu berbau wangi. Okey, jelas Okey, jadi dalam yeast berlakunya fermentasi alkohol digunakan dalam pembuatan roti dan juga pembuatan bir dan wine. Yang ni awak salin dia macam ni.
Ini cikgu dah ringkaskan untuk awak. So awak salin lah macam cikgu suruh ni. Ethanol untuk buat beer dan wine, carbon dioxide untuk naikkan adunan roti. Okey, lagi satu tumbuhan. Selain daripada yeast, tumbuhan juga melakukan respirasi melakukan fermentasi alkohol. Tumbuhan yang macam mana ni? Tumbuhan pokok padi saja, pokok padi. Kalau kita tengok pokok padi ni, akarnya terendam dalam air. Kalau ikut logiknya, pokok kalau lama terendam dalam air, sel akarnya boleh mati sebab sel akarnya tak dapat cukup oksigen. Tapi pokok padi dia boleh terus hidup. Pokok padi ni dia nak akar yang terendam. Okey? Okey. Akar pokok padi ni dia buat apa? Kita tengok. Okey, pokok padi, saya gariskan. Pokok padi, sekejap. Pokok padi yang tumbuh di kawasan berair akan mengalami kekurangan oksigen dan mereka ni akan buat akan melakukan fermentasi alkohol. Pokok padi tadi akan buat fermentasi alkohol. Semasa fermentasi alkohol ni tadi, perasan tak lagi sekali etanol akan dihasilkan? Etanol akan dihasilkan. Etanol yang dihasilkan ini sebenarnya adalah toksik. Sebenarnya adalah toksik, racun kepada kebanyakan tumbuhan. Tetapi untuk pokok padi ni mempunyai daya tahan yang tinggi pada alkohol ni. Alkohol yang dihasilkan semasa respirasi anaerobik ni tak mendatangkan mudarat pada pokok padi. Tapi kalau pokok lain boleh mati. Jelas ha? Sebab tu kenapa pokok padi boleh hidup walaupun akarnya terendam dalam air. Ini kenapa pokok padi boleh hidup? Ini penjelasan dia. Kenapa dia boleh hidup? Sebab pokok padi boleh menghasilkan banyak enzim alkohol dehydrogenase. Enzim alkohol dehydrogenase inilah yang akan memecahkan molekul etanol yang terhasil tadi. Dia akan pecahkan molekul etanol yang terhasil tadi kepada karbon dioksida yang tidak lagi racun kepada pokok padi. Jelas? Okey, saya ulang lagi sekali. Dalam keadaan akar yang terendam, sel pokok padi tadi, sel akar pokok padi tu akan buat respirasi anaerob. Kenapa? Sebab bila akar terendam, akar tak dapat cukup oksigen. Bila tak dapat cukup oksigen, dia kena buat respirasi anaerob. Oh, tidak, dia mati. Dia tak ada pilihan lain. Dia kena buat respirasi anaerob. Respirasi anaerob ni kalau berlaku, dia akan menghasilkan etanol. Syarat dia akan terhasilnya etanol. Etanol ni adalah merupakan racun kepada tumbuhan lain, tapi tidak pada pokok padi. Kenapa? Kenapa pokok padi boleh tahan pada etanol yang tinggi ni? Sebab pokok padi boleh menghasilkan enzim alkohol dehydrogenase. Okey. Apa enzim ni buat? Enzim ni tadi akan memecahkan etanol, pecahkan etanol yang terhasil ni tadi kepada karbon dioksida. Ni bukan karbon dioksida ni. Ni karbon dioksida lain. Dia akan pecahkan etanol ni kepada karbon dioksida. Dan karbon dioksida ni tidak menjadi racun kepada pokok padi. Pokok lain tak boleh sebab pokok lain tak boleh menghasilkan enzim alkohol dehydrogenase. Okey? Jelas ah? Yang ni kena hafal, yang ni kena tahu. Ini adalah penerangan untuk fakta ini. Okey? Jadi awak tulislah kat sini. Ni cikgu pun dah ringkaskan. Pokok padi ada daya tahan yang tinggi pada etanol. Sebab pokok padi boleh menghasilkan enzim dehydrogenase yang boleh memecahkan molekul etanol tadi kepada karbon dioksida. Karbon dioksida ni tidak menjadi racun pada pokok padi. Ini tidak racun pada pokok padi. Okey?
Jadi kita dah habis dah fermentasi alkohol. Sekarang ni kita nak tengok pula fermentasi asid laktik.